Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiq al-wa'd al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa sunnatal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surati Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, katakanlah, wahai Tuhan yang maha mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan dan kebaikan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat yang ke-26. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah azza wa jalla, ana Allahu la ilaha illa ana malikul mulk wa malikul muluk, qulubul muluki fi yadi, wa innal 'ibada iza ata'uni hawaltu quluba mulukihim 'alaihim birra'fati warahmah, wa innal 'ibada idza 'asawni hawaltu qulubahum 'alaihim bis-sakhati wan-niqmah fasamuhum su'al 'azab. Fala tushghilu anfusakum bid-du'a'i 'alal muluk walakin ishghilu anfusakum bizikri wat-taqarrub ikfikum mulukakum. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah subhanahu, bersyukurnya kita kepada Allah di atas limpahan nikmatnya. Selepas daripada kita menyambut hari raya yang masih tak selesai lagi ni, dapat sama-sama kita mendalami dan memahami ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperkasakan ibadat dan iman kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahi rahmatnya ke atas mereka yang berusaha mencari redha Allah. Hari ini kita bawa satu ayat daripada surah Ali Imran yang mengkhabarkan kepada kita situasi kehendak yang Allah ta'ala kehendaki, yang mengkhabarkan kepada kita segala kerajaan dan pemerintahan itu berada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kalau dia nak kerajaan yang baik, dia akan bagi kepada manusia kerajaan yang baik. Dia akan bagi pemerintah-pemerintah yang baik. Kalau dia tak mau kepada manusia ini kerajaan yang tak baik, dan dia akan utuskan kerajaan yang tak baik kepada kita, yang memerintah kita dan menzalimi kita. Yang ini yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran, nak mengkhabarkan kepada kita tak ada siapa pun yang jadi raja, yang jadi sultan, yang jadi MB, yang jadi mana-mana pemerintah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih daya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan siapa yang layak.
Bahkan kalau kita melihat hari ini, nak lihat manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ramai. Hari ini kalau kita nak tengok orang yang kufur kepada Allah, tetapi inilah sebenarnya yang menyebabkan kita mendapat pemerintahan yang kurang baik. Dengan sebab perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering melakukan dosa dan maksiat inilah, sehingga Allah Ta'ala utuskan kepada kita pemerintah, kerajaan, mana-mana penguasa yang menentang dan menindas kita. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan kepada kita sedemikian. Dan keadaan kita hari ini kalau kita tengok di Selangor ni, Masya Allah, kan? Orang Selangor biasa je pasal kita dah kebal. Masalah orang keluar daripada Selangor yang gelap kabut. Ni apa jadi Selangor ni? Apa jadi Selangor ni? Serabut habis. Tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sudah pun mengkhabarkan bagaimana tabiat manusia ni. Bagaimana manusia ni bila ada kawasan, bila ada di mana kesenangan, ada harta, di situ akan jadi rebutan. Kalau di dalam dunia, dulu satu ketika disebut oleh Nabi SAW, apabila surut air daripada sungai Furat, maka akan kelihatanlah bijirin hitam, yakni telaga emas ataupun telaga minyak di Iraq. Bila sebut minyak yang mempunyai keluaran ataupun yang mempunyai keuntungan yang banyak berlipat kali ganda, orang bakal berebut pergi ambil. Dunia pergi ambil, bukan sekadar Amerika, mana-mana tempat semua. Kalau ada bak minyak ni, Masya Allah, keliru pasal apa semua bakal kelodoh nak pergi ambil harta kesenangan. Itu di luar daripada kawasan negara. Kalau dalam negara, kita semua orang tahu daripada negara, negeri-negeri yang ada dalam negara Malaysia, orang sebut dah, Selangor adalah daerah negeri yang kaya. Hak kaya inilah yang jadi sasaran musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya inilah yang jadi rebutan kepada manusia yang lalai dan leka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut manusia ni tabiat dia dalam Al-Quran, bila dia senang, dia lupa kepada Allah. Tetapi bila dia susah, barulah doanya panjang lebar minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila susah, baru nak minta, ya Allah, bagilah MB yang baik, ya Allah, habislah kan tak ada air percuma, kan tak ada bantuan sekolah, tak ada sebagainya. Dulu waktu ada, kita tak pernah belajar daripada sejarah. Dulu waktu pemerintahan Islam, orang yang beramanah, kita leka, kita kata dia ni tak bagus, dia ni kemut, dia ni simpan duit, dia ni macam-macam. Kita cucuk ke dia, letaklah jawatan, jangan jadi ambil. Tuan-tuan, inilah kelemahan yang kita tahu dan langsung kita tidak perbaiki kelemahan kita. Orang Yahudi kata kelemahan Islam, dia tak pernah belajar daripada sejarah lapang. Sejarah telah membuktikan di zaman Rasulullah sehinggalah zaman pemerintahan khalifah-khalifah, menjadi punca utama kekalahan dan tumbangnya Islam itu adalah disebabkan mereka yang mengkhianati, yakni orang-orang Islam. Sejarah membuktikan lagi, apabila pemerintahan yang diperintah oleh orang Islam, yang ditakluki oleh orang Islam, jatuh ke tangan orang kafir, nak dapatkan balik kawasan tersebut, nak dapatkan balik tampuk pemerintahan Islam itu memakan masa ratusan tahun. Buktinya mana? Tuan-tuan tengok Andalusia sejak zaman pemerintahan Islam Tariq Ibn Ziyad. Bila tumpas je kerajaan Islam Andalusia, sampai hari ini kita tak boleh nak ambil balik Andalusia. Di mana Andalusia? Spain. Yang ni kita nak kena belajar. Selama hari ini kita pegang, sebelum kita pegang apa jadi kepada masjid surau kuliah, tak boleh, ustaz tak bebas nak cakap. Bila kita bagi ada kelonggaran boleh cakap. Bila pemerintahan Islam, bila orang yang amanah jadi pemerintah, bagi kita berucap sana sini, tak ada masalah. Tuan-tuan, ini satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan jangan sampai satu hari esok tumpas kepada orang-orang ataupun musuh-musuh Islam. Kerana hari ini inilah yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan pecah belahkan keadaan Islam. Tuan-tuan tengok musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda 'ankal yahud. Lan itu bermakna tidak, lam juga bermakna tidak. Apa beza lan dengan lam? Lan itu bermaksudnya selama-lamanya orang kafir dia takkan senang dengan Islam. Selama-lamanya dia takkan setuju dengan keadaan Islam. Selama-lamanya dia takkan terima apa yang dia buat oleh orang Islam.
Ni musuh-musuh ni tuan-tuan. Orang tu kata, apalah selama ni duit banyak kumuk simpan. Dia tak tahu tuan-tuan, sekolah-sekolah agama sebelum dia tak dapat bantuan. Nak dapat bantuan berapa tahun, 2, 3, 4 tahun baru dapat. Itu pun dengan keadaan politik. Macam mana keadaan politik? Dia panggil semua guru-guru, mari kita duduk atas pentas salam nak bagi cek sekolah, nak bagi bantuan. Ini bukan negeri Selangor, negeri lain. Saya nak bawa contoh lagi. Panggil semua guru-guru, terpaksa orang kata hari cuti, terpaksa turun pasal orang nak bagi bantuan sumbangan sekolah. Di salam tuan-tuan, depan ni kamera tunjuk kepada TV Malaysia ni. Dia tunjuk kata prihatin yang mereka bagi duit sumbangan kepada sekolah-sekolah agama tuan-tuan. Bila ambil cek tuan-tuan, dapat tak cek tu? Cek tu dapat, tapi bila turun di pentas dia minta balik. Ini yang berlaku kepada negeri-negeri yang ditakluki oleh pengkhianat. Dia bagi cek atas pentas, nampak 50,000, sekolah dapat 50,000 bantuan. Turun pentas, ambil balik cek. Dia kata, hang kalau nak duit ni, buat surat, buat apa benda yang cacat di sekolah sana, kami akan keluarkan duit. Baik, tak payah bagi macam tu. Dia bagi atas pentas, minta balik ke belah. Kami buruk sibuk nama dia. Tuan-tuan, Selangor ni tuan-tuan, saya menyatakan saya dah 2 tahun tak habis sekolah agama di kawasan daerah Kota Selangor. Ni nak bagi tahu keadaan Selangor yang orang tak nampak. Tiap-tiap tahun kita dapat bantuan daripada kerajaan negeri. Bukan 2-3 ringgit dia bagi, tapi puluhan ribu untuk bantu sekolah agama. Tuan-tuan, ini kesenangan yang kita tak nampak. Yang kita kata, oh apalah dia ni semua simpan duit, apalah dia menyusahkan Selangor. Tuan-tuan, dia susahkan kita ke tuan-tuan? Air percuma, bawah daripada harga, air percuma. Saya kadang-kadang boleh bayar bila air, kadang-kadang tak bayar. Bila tak bayar rasa ish, berat ni pasal selalu duk bayar, tiba-tiba hari ni tak bayar. Kesenangan ni tuan-tuan, orang tapi dia perhati, dia kata aku tak setuju Islam buat macam ni, aku tak setuju Selangor buat macam ni, aku dengki dengan Selangor. Dia perhatikan di mana ruang untuk aku boleh masuk dalam. Muslimat yang dikasihi oleh Allah, ini sejarah yang kita nak kena belajar. Allah sudah ajar kepada kita, kita tak payah sibuk siapa dia MP kita, siapa ketua kita. Allah sudah ajar kita dalam hadis kursi. Allah Ta'ala sebut, akulah Tuhan, akulah Raja, akulah segala-galanya. Dan hati raja-raja, pemerintahan, MP semua-semua ni di genggaman aku, kata Allah. Aku lebih layak, siapakah yang nak mentadbir dan pemerintah kamu semua? Allah sebut, wa innal ibada iza ata'uni, sekiranya hamba-Ku ini yang taat kepada aku, yang berbuat baik, yang tak pernah berbuat dosa, yang kalau berbuat dosa dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia susah dia balik kepada Allah, bila dia senang dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni Allah Taala sebut, hawaltu, aku alihkan, aku balikkan perasaan taat yang dia lakukan itu kepada pemerintahnya, maka dia akan dapat pemerintah yang baik. Dia akan dapat pemerintah yang mentadbir kawasan dia, negeri dia yang baik, sehingga dia mendapat manfaat daripada kebaikan pemerintah tersebut. Pasal apa? Ni dipanggil orang kata pusing-pusing dia. Pusing-pusing dia. Bukan sekadar negeri sahaja. Negara kalau kita nak tukar tempat pemerintahan boleh. Bagaimana? Tak payah susah-susah kita beratur, kita bakar, tak payah. Yang lebih mudah, kita balik kepada Allah. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita tinggal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balikkan perasaan apa yang kita buat ini kepada pemerintah. Lalu kita dapat pemerintah yang tak buat jahat kepada kita. Lalu kita dapat pemerintah yang bagi, kalau boleh semua pun nak bagi cuma belakang. Tuan-tuan ni, dalam bulan Ramadan bangun ini, anak sanak saudara dia beradik saudara mara tu, kita tak kenal lagi dengan cukup. Dia jelas. Dia kata, apa selama untunglah kerajaan negeri bagi bonus sebulan gaji. Kami nak dapat 500 jenuh, baru kepada itu pun 500. Tuan, maknanya pun kesenangannya kita ada, kenapa kita nak jauh dengan Allah? Kesenangannya kita ada, kenapa kita nak berpecah belah? Allah sudah sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh, bersatu teguh, kita berpegang dengan tali Allah. Alhamdulillah, zaman Nabi SAW perpecahan sudah ada. Pasal apa? Orang munafik dia berpecah di zaman Nabi. Dia jadi orang Islam, tapi dia nak bawa orang Islam itu keluar daripada ajaran yang dibawa oleh baginda SAW. Munafik senang kita nak kenal dia. Pakai jubah, pakai serban, duduk dekat majlis selawat, Malaysia berselawat sebagai contoh lah, ya. Duduk berselawat, tapi hati dia tak ada kepada Islam.
Hati dia tak lekat dengan Quran. Hari-hari memang dia tak baca Quran. Dia dah baca utusan, dia baca apa-apa ni. Tuan-tuan, hak ni munafik. Yang ni lah yang punca ni. Sebab tu kalau kita tengok balik kata-kata orang-orang Palestin, tentera Al-Qassam sebagai contoh, dia kata dalam senapang ataupun tempat peluru senapang tu ada 20 butir peluru. Satu butir peluru tu hala kepada musuh, 19 lagi hala kepada pengkhianat. Hala kepada orang munafik, orang dalam Islam ni. Kerana kekalahan itu bukan sebab kuatnya tentang musuh-musuh Allah, tetapi kelemahan yang berada dalam Islam. Kerana ada lagi orang Islam yang mereka jauh dengan Allah. Kerana ada lagi orang Islam yang tak taat dan tak patuh kepada Allah. Masih ada lagi orang Islam yang mengkhianati agama dia sendiri. Betul? Maknanya apa? Yang menyebabkan kekalahan Islam itu berpunca daripada orang Islam. Di Iraq bagaimana keadaan selepas kejatuhan kerajaan Saddam. Saddam Hussein dia orang yang paling garang. Saya jiran saya orang Iraq. Sembang dengan dia, apa dia? Saddam ni siapa? Saddam ni sebenarnya kita dengar berita kata dia ni jahat, bunuh orang, bunuh ulama-ulama. Tuan-tuan silap ni. Saddam Hussein ni dia bunuh ulama Syiah. Kerana orang Syiah ni cuba pecah belahkan keadaan Sunni di Iraq. Dia pertahankan keadaan Islam. Lalu orang Syiah bawa keluar berita kata dia ni bunuh ulama. Tuan-tuan, yang menyebabkan Amerika boleh kalahkan Iraq, tuan-tuan, adalah berpunca daripada orang Islam yang buka laluan bagi Amerika masuk. Bukan punca daripada musuh, bukan kuatnya Amerika, tapi orang Islam ni yang khianat dengan agama dia. Ini masalah. Khianat dengan agama dia. Dia kata paling tak ada, aku lebih suka kepada musuh aku. Kalau musuh aku dia ada harta, ada kesenangan, aku lebih rela memilih kesenangan daripada aku duduk dalam agama aku sendiri. Sebab tu di Palestin sana, tuan-tuan, mati bulan Sabit bebas daripada Lebanon Syiah mayata. Dia halau balik, tak kira bulan Sabit dah hambalah mentak, halau tak balik dia. Pasal apa ni? Kalau hamba ni pecah belahkan kami tak mau. Kami bukan golongan yang suka berpecah belah. Kerana kami berpegang kepada Quran, wa'tasimu bihablillah. Allah suruh kami bersatu. Yang kita pula dekat sini masalah. Apalah orang Melayu tak bersatu, tuan-tuan. Melayu memang tak bersatu. Tapi kalau sebut Islam, baru padan. Kerana Islam ni tak kira India, tak kira Cina, tak kira Melayu, tak kira Iban, tak kira mana-mana bangsa. Kalau dia Islam, dia boleh bersatu dengan Islam. Tapi kalau kita semua Melayu bersatu, memang kalau kita semua Melayu bersatu, habis Cina macam mana? Habis India macam mana? Ini masalah kita sebab kita tak faham keadaan Islam ni. Allah sudah ajar kita, hadis Nabi sudah ada pada kita. Kalau kita walak kepada satu pemerintah, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib kita taat. Ini hadis Nabi, hadis yang sahih. Saya dah baca banyak kali dah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, 'ala al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa karih. Tuan-tuan, Islam ajar kita dalam rumah tangga, kenapa perempuan tak boleh kahwin dengan lelaki 2 orang? Tak boleh kahwin 2. Perempuan tak boleh kahwin 3 pasal. Kalau perempuan kahwin 2, tuan-tuan, rumah tak apa. Tu lelaki tak apa, aku nak macam ni rumah aku, biar nampak macam segitiga. Hari yang kata rumah aku pastikan bulat, duk gaduh, tekak 2. Akan berlaku perpecahan. Nak bagi tahu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang layak mentadbir rumah tangga, yang layak mentadbir menjadi ketua itu adalah lelaki, bukannya wanita. Kita pula dia kata ini nak kena ganti ni orang perempuan ni jadi Allah Akbar. Nabi dah bagi tahu kepada kita, lan yuflih, tak akan berjaya. Saya sebut tadi lan, apa maksud lan? Selama-lamanya kita tak akan mendapat kejayaan kalau negara, kawasan, daerah itu ditadbir oleh orang wanita. Minta maaf, kita bukan nak menghina wanita, tapi Allah sudah jadikan tabiat manusia sedemikian. Wanita di bawah pentadbiran laki-laki, lelaki di bawah pentadbiran dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mereka wajib patuh kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya jadi macam ni. Sebetulnya kalau kita tengok dalam Islam juga imam, kenapa imam tak boleh perempuan? Kenapa imam tak boleh sampai 3 orang? Pasal akan berlaku perpecahan kalau kita walak kepada satu imam sahaja. Dalam masjid ada 1 orang tu imam. Kalau mana-mana masjid, mana-mana kawasan yang ada 2 imam dalam masjid, tuan-tuan kena ingat, kampung tu kampung yang berpecah belah.
Apa dalam masjid sampai ada 2 imam? Ni imam baca qiraat asing, yang ni baca qiraat macam-macam qiraat dia baca. Yang ni tak puas hati dengan sebelah. Akan berlaku pertengkaran, akan berlaku pertumpahan darah, akan berlaku pergaduhan disebabkan apa? Ada 2 imam. Begitu juga kalau kita nak kiaskan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa. Kalau ada 2 Tuhan, habis kita hancur tuan-tuan. Hak Tuhan yang macam ni nak akan dunia macam ni, yang Tuhan macam ni nak akan macam ni. Habis akan berlaku pertelengkahan. Sebab itu qul huwallahu ahad. Allah Taala itu esa, dia satu yang mentadbir dunia. Pasal apa? Kalau ada 2 Tuhan, habis kita. Gitu juga dengan imam rumah tangga Islam aja tuan-tuan, kita walak kepada satu pemerintah. Bila pemerintah keluarkan kata-kata putus, apa kata Nabi SAW? Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib kita taat, wajib kita patuh kepada pemerintah yang kita wala, pemerintah yang kita bai'ah, yang kita lantik dah jadi. Sebagai contoh, jadi ketua kita. Kalau keputusan dia adalah keputusan mu'tamad, dia ketua kita. Kalau dia ketua bawa keputusan, kita duduk di bawah bawa keputusan. Dan ni siapa jadi ketua? Kita nak jadi MD pembuka sekupang ni tuan-tuan, tak layak. Dia kata ni kena tukar MD baru, kita pula nak jadi ketua dan tukar-tukar orang sesuka hati. Tuan-tuan, kita dah beritahu tadi, musuh Allah di hati ni. Selangkah kita silap selangkah, dia masuk, habis lepas dia selangkah, kembali kuliah tak ada, lepas dia selangkah, habis dia hangus belaka, lepas dia selangkah apa jadi? Semua akan pecah belah. Sebabkan apa? Sebabkan kita selangkah silap, orang ambil dulu tempat kita. Sebut kita bagi tahu tadi, keadaan negeri yang kaya orang sebut Selangor. Sebut tempat kaya ni nak kena jaga-jaga. Masa buat orang lupa hati tempat kaya ni, ada duit. Tuan-tuan tengok tak tuan-tuan? Telaga emas dengan telaga biasa, dekat mana orang akan pergi tuan-tuan? Orang akan pergi ke telaga emas daripada telaga biasa. Aku lebih rela mati dekat telaga emas daripada aku mati dekat telaga biasa. Pasal apa? Ada duit, ada kesenangan. Sanggup kita buat apa saja untuk kita dapatkan telaga emas ni. Begitu juga di kawasan-kawasan di mana dalam dunia pun, kalau ada tempat kesenangan yang kaya raya, akan jadi rebutan buat manusia. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, ni kena jaga-jaga. Dulu kita dah belajar, kena belajar daripada sejarah yang sebelum ni. Selangor sebelum siapa pegang tuan-tuan? Keadaan Selangor macam mana? Ustaz-ustaz nak cakap sikit ni dekat Masjid Surau ni, dapat surat ni. Hanya mengaji lagi Surau ni, di Senara Hitam. Lama Ustaz balik di wilayah mengumpul tentang Senara Hitam, tak layak, tak nak pergi kuliah. Awak Ustaz balik susah saya tak? Ni berlaku sebelum ni, minta maaf tuan-tuan. Hari ni Ustaz-Ustaz bebas cakap bagi ilmu kepada kita. Esok akan tapih ilmu kita, semua akan jadi bodoh, tak faham agama Islam. Semua akan jadi jahil pasal tak faham dengan agama sendiri. Kita tengok tempat lain bagaimana. Di Saujana Utama, masjid yang saya duduk sekarang ni. Ceritakan sebelum ni kami ambil masjid tu ada duit 300 saja. Sedangkan tiap-tiap minggu kutipan Jumaat 2,000 lebih. Tiap-tiap minggu tiba-tiba kita takbir masjid tu tukar orang lain ni, orang baru pula tuan-tuan. Dan yang masjid hanya ada 300 ringgit. Mana pihak lain ni? Hangui dah kau lah tuan-tuan. Duit masjid banyak ni boleh hangui, tak tahu mana pergi senyap. Tak ada siapa nak buat isu bimah gampang nak beritahu duit masjid mana, tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Selangor ni begitu rupa. Kalau duit kita tengah banyak ni, selangkah kita silap, orang lain naik tuan-tuan, duit tu menganggap ke mulut kita lah. Kita tengok je, gitu. Tak apa nasib kita nak buat macam mana. Tuan-tuan nak kira nasib tanpa usaha tak jadi. Dia tengok, dia ni gini, dia ni khianat ni, habis kita siapa? Kita yang mana pandai, orang tu tak kacau, kita pergi kacau dia, kata dia nak ketukar Islam, orang pilih tak selesai apa? Tuan-tuan, buka minda kita. Sebab tu saya kata sebelum ni, cerdik dengan pandai lain. Orang yang cerdik dia guna akal dia, kalau macam ni betul ke tak betul? Kalau tak betul, apa pun nak ikut. Orang yang pandai ni dia, betul ni macam ni, dia pun pandai-pandai. Dia tak guna akal dia kira, macam ni betul, dia ikut orang kata kandak dia, ni betul ni. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi sebut punca kebinasaan seseorang itu di akhir zaman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Nabi SAW, esok
Bila ada orang yang jadi ketua, yang ada kesenangan, dia sanggup jadi bak turut, maka Nabi sebut itulah disebabkan kemusnahan dia. Ikut cakap adik-beradik, ikut cakap mak ayah, ikut cakap saudara kaum kerabat, ikut cakap kerani-kerani. Dengar cakap kata hang kena letak jawatan, hang kena macam ni, hang kena gadai. Tuan-tuan, ini orang kata Nabi SAW akan jadi kebinasaan bagi dia, celaka kehidupan dia. Kenapa? Dia tak ada prinsip. Tak ada prinsip. Kalau kita dengar cakap orang hang kena letak jawatan, hang kena macam ni, lalu siapa yang jadi ketua? Kalau dia jadi ketua, dia ada prinsip dia. Aku nak jadikan semua ni macam mana? Aku nak senangkan semua orang yang sama. Kalau boleh, aku tak minta sesiapa. Dia akan buat satu-satu. Jadi Nabi sebut punca kebinasaan seseorang itu apabila dia mendengar kata-kata sanak saudara, adik-beradik, kroni-kroni dia, kaum kerabat. Kaum kerabat dia kata hang kena letak jawatan ni, duit kita banyak ni, bahaya esok kalau orang lain ambil ni tuan-tuan, habis duit. Kita ketua, kita nak dengar cakap dia ataupun dia nak dengar cakap kita? Ketua nak kena dengar cakap siapa? Ketua nak kena dengar cakap Quran hadis. Ketua ni prinsip dia macam ni. Kalau dia keluarkan keputusan, jangan siapa-siapa depan lah. Dia tak boleh ni macam ni, tak boleh. Pasal dia jadi ketua. Dia tak khianatkan kita, berkata di kalangan kita yang dikhianati oleh dia. Selama ni kata Alhamdulillah. Tapi kita bila dapat kesenangan, Allah sudah sebut dalam Quran, jadi tabiat manusia, dia akan jauh dengan Allah, dia akan lupa kepada Allah. Esok kalau kembali susah, baru doa dia panjang lebar, ya Allah menangkanlah Islam, ya Allah tolonglah kami, ya Allah kami dizalimi dan sebagainya. Waktu senang kan tak doa apa. Waktu senang dia kata aku hebat, dia tak hebat. Aku layak jadi ketua, aku dah bernikah 3, layak tu tak 3 kawasan. Oh itu tuan. Ni Islam ajar macam ni. Islam kita ajar pemerintah. Nabi sebut dah tadi, wajib kita patuh taat, tak kira mana-mana pemerintah. Mana-mana ketua yang kita lantik, kalau keputusan daripada dia adalah keputusan muktamad, tak boleh kita pandai-pandai kata apa ni orang pakai serban, tok bawa sesat, tok guru, tak ada. Mana boleh macam tu. Kita wadah kepada satu orang ketua, kita lantik dah jadi ketua. Tujuan apa dia jadi ketua tuan-tuan? Tujuan bawa kita. Kalau kita silap, dia boleh tegur. Kalau dia silap, kita boleh tegur dia. Bukan kita pandai-pandai, hang ni tak betul, hang ni sangat, hang ni ngaji tak ada. Dah jadi lain. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia dilantik menjadi khalifah Allah. Ini bukan khalifah As-Siddiq yang di Iraq baru ni, ISIL tu. Di zaman Nabi, bila wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq naik jadi pemerintah. Dan pegang pedang dia atas mimbar, dia baca khutbah, ayuhan nas, kamu sudah menjual, kamu sudah memilih aku sebagai pemerintah, wajib kamu taat kepada ati'uni ma ata'tumullah wa rasulah, wajib hamba semua taat kepada aku selagi mana aku taat kepada Allah, selagi mana aku ikut perintah Rasul aku, selagi mana aku berpegang dengan Quran hadis ni, wajib hamba taat kepada aku. Kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ni kata mimbar cakap itu. Faiza asaitullah wa rasulah, sekiranya aku berbuat maksiat, aku ingkar kepada Allah, aku tidak taat kepada Rasul, aku tak ikut cakap Tuhan, tak ikut cakap Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abu Bakar? Fala ta'atan li alaikum, apa jangan sesekali taat kepada aku. Maknanya apa? Dia tak bagi kalau dia buat selek. Kalau dia tak taat kepada Allah, kalau dia tak sembahyang, kalau dia suruh kita buat jahat tuan-tuan, dia kata apa jangan taat kepada aku, jangan ikut cakap aku. Dan kita tengok di Selangor ni tuan-tuan, dia buat baik kepada kita, apa yang dia buat kepada kita? Ada perkara-perkara jahat tak? Yang kita sampai nak cucuk-cucuk dia kalau boleh, tukar baru kalau boleh, naik pula orang berempat, dia melapau dah ni. Seolah-olah kita pula nak jadi MB Selangor ni. Ni keadaan ni kita sebut daripada Quran. Allah yang memilih siapakah yang layak jadi pemerintah kita. Pasal apa Allah Ta'ala pilih? Kalaulah seseorang hamba, kalaulah hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada aku, buat apa yang Allah suruh, tinggal segala yang dilarang oleh Allah, hawaltu quluba mulukihim alaihim birrafati warahmah. Aku akan bagikan, kebalikkan perasaan ataupun perbuatan taat itu kepada pemerintah, maka mereka akan dapat pemerintah yang baik, yang mana mereka dapat kongsi rahmat dan kesenangan di bawah pemerintahan yang baik. Sebaliknya kata Allah, wa innal ibada iza asad,
Kalaulah hamba-hambaku ni, sekiranya hamba-hambaku ni tak taat kepada aku, duk buat dosa, duk buat jahat, duk lupa kepada aku senantiasa, hanya dalam bulan Ramadan dia hangat-hangat tak ayam semangat. Kita kena boycott Israel, boycott McDonald, baju tetap baju yang ada lambang dan hil tu. Duk boycott semangat ni, jom kita turun ramai-ramai boycott pada Israel. Tapi kalau kita tengok status pengeluaran yang bagi sumbangan kepada Israel, antaranya negara Malaysia, dua kata ni kita duk bela Azhar sana, hak bagi duit keluar masuk dia tuan-tuan. Dulu 15, lari jatuh kepada nombor 10 pula. Lagi tinggi kedudukan tersebut. Antara negara-negara yang menyumbang saham kepada Israel. Yo kata hangat-hangat tak ayam ni. Tukah dalam bulan Ramadan, lepas Ramadan semua balik buat maksiat. Bila syaitan dibebaskan, bila iblis laknatullah dibebaskan, dah mula balik kepada kejahatan. Selalu dalam bulan Ramadan sejuk lagi, dia bunyi-bunyi sikit-sikit je. Lepas Ramadan tuan-tuan, hangit tu kan. Oh, lepas Ramadan kemarin lagi, dah masuk kapal keluar, hati-hati kita tengok, kibuk sangat. Apa yang dalam kapal ni kita tu kata? Siapa yang jadi MB sekarang ni? Kita lupa saudara ni tak kena selama macam yang ni tak kena, yang tak kena. Kalau kapal jadi tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, isghilu anfusakum, bila Allah Ta'ala kata sekiranya ada hamba-hambaku yang tak taat kepada aku, hawaltu quluba mulukihim alaihim bisakhati wal naqmah, mereka akan dapat pemerintahan yang tak baik, yang kejam, yang zalim, dan dia pemerintah tersebut akan menzalimi semua orang yang berada di bawah pemerintahannya. Pasal apa? Pasal kita dengan Allah jauh, Allah bagi pemerintah yang tak baik. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis kursi, kata Allah Subhanahu, fala tushghilu anfusakum bid-du'a'i 'alal muluk. Jangan kamu sibuk-sibuk sangat berdoa kepada pemerintah yang zalim. Walakin ishghilu anfusakum bidzikri wat taqarrub. Tetapi sebaliknya kamu kena sibuk berzikir, dekat dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu buat semua ni, ikfikum mulukakum, cukuplah, memadailah, aku akan bagi kepada kamu pemerintah yang baik. Ini siapa sebut itu tuan? Ini hadis tuan-tuan daripada Al-Tabrani. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi. Dan beza hadis kursi dengan firman Allah tak sama. Hadis kursi, apa yang dikehendaki oleh Allah disampaikan oleh Nabi SAW. So Nabi sampaikan kepada kita, Allah kata kalau hamba duk sibuk buat jahat, buat dosa, hamba duk sibuk berdoa kepada pemerintah yang buat penindasan dan jahat kepada kamu, Allah sudah berpesan, fala tushghilu, la, jangan kamu sibuk sangat. Walakin ishghilu anfusakum, tetapi sibuklah kamu bidzikri, dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah. Kata Allah, ikfikum mulukakum, cukuplah dengan perbuatan sedemikian, kamu akan dapat pemerintah yang baik. Allahu Akbar. Muslimat dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedar kan? Tapi lama-lama sedar. Pasal hangat-hangat tu ayam. Aku ni semangat esok kerja. Kita sebagai orang Islam perlu kita memahami, musuh-musuh Allah nak kita tak bersatu. Allah suruh kita bersatu, lawan dia tak bersatu. Musuh dia akan ambil perlawanan sedemikian. Dia tak akan tengok Islam ni bersatu. Contoh di tanah Melayu kita dah lihat dalam sejarah. Dulu orang Melayu di bawah kerajaan Islam Ayutthaya besar, wilayah Melayu ni dulu. Indonesia, Filipina, Fatani, Aceh, sana, kemudian di mana lagi kawasan-kawasan yang ditakluki dan kebanyakan adalah bangsa Melayu. Dulu kita bersatu. Mari jajahan orang kafir dia tuan-tuan, dah pecah. Singapura lain pula, sejarah Malaysia lain pula, Indonesia lain pula, Filipina lain pula, Thailand lain pula. Sana di Janur Thailand, di hujung-hujung sana tu ada orang Melayu. Di Filipina walaupun kita nampak bunyi bahasa pelik-pelik, tapi ada orang Melayu. Indonesia tak payah cerita, memang jelas dia cakap Melayu. Dulu ni kita bersatu, tapi orang musuh-musuh Allah Ta'ala ni dia tak setuju keadaan tersebut, dia akan pecahkan keadaan Islam itu. Begitu juga di tanah Arab. Kalau kita tengok balik wilayah Syam ni wilayah pemerintah yang besar. Besar kawasan Syam ni termasuk Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. Ni dulu Syam ni besar. Hari ni Jordan hang punya pasal, Syria hang punya pasal, Lebanon hang punya pasal, Palestin hang punya pasal.
Pasal apa? Pasal orang kafir nak macam tu. Orang kafir dia seronok bila Islam tak satu. Orang Palestin susah minta tolong dekat Syria, Syria pun susah. Syria minta tolong kat Lebanon banyak orang Syiah lantak agama. Minta tolong kepada bos besar Saudi, Saudi tolong jadi pula ampuan ni pengatas. Hamas minta tolong dekat kawan bangsa-bangsa dengan dia ni. Bukan bangsa Melayu, bangsa Arab dengan dia. Minta tolong bantuan kami dihantar tentera ke tolong macam mana munakasyah selesaikan masalah resah yang diserang betul-betul ni. Aku jawab, orang Saudi tuan-tuan, Saudi negara kaya, negara Saud ni, tengok. Dia kata Hamas adalah penganas. Macam tu sekali. Pasal apa dia boleh kata macam tu tuan-tuan? Pasal projek dia dengan orang Eropah, dengan syarikat-syarikat Yahudi besar. Minyaknya, gasnya, apa lagi, semua banyak-banyak ni perkara ni tuan-tuan. Ada saham mereka dengan Yahudi ni. Kalau aku boykot, kalau aku sokong Hamas dan Fahri, habislah duit negara aku, habislah tak ada duit, habislah miskin negara aku. Jangan jadi macam tu. Sebab tu Nabi sebut kebinasaan berpunca daripada seseorang itu mengikuti kehendak anak, isteri, cucu, adik-adik, kaum kerabat dan orang-orang yang terdekat ataupun kronik-kroniknya. Muslim-Musliman yang dikasihi oleh Allah. Satu lagi kita bawa poin. Bagaimana berlaku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah apabila Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar ataupun menukarkan perwakilan yang baru, yakni menggantikan Khalid Al-Walid. Dulu kita pernah cerita sebelum ini. Di Syam ada berlaku pertempuran besar yang Sayyidina Umar diletakkan di Madinah lagi. Sayyidina Umar kata kita nak kena tukar pentadbiran ataupun panglima perang. Waktu di sana di Syam panglima perang adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita nak tengok sahabat ni bagaimana kedudukan dia. Tak macam kita hari ni orang buka sikit kita tekak terus dengan dia. Sahabat ni macam mana keadaan Nabi tanamkan sifat ukhuwah, ta'awun, tasamuh, wa'tasimu, di bersatunya mereka. Umar kata aku nak hantar hari ni Khalid Al-Walid ke sana jadi panglima tukar daripada Abu Ubaidah itu kalau jatuh nombor 2. Bila Khalid Al-Walid di sana tuan-tuan datang seorang sahabat beritahu kepada Abu Ubaidah dalam keadaan perang berkelang kabut ni. Dia kata Sayyidina Umar khalifah kita suruh tukar panglima perang, engkau jatuh ke bawah, yang naik adalah Khalid Al-Walid. Apa jawab dia tuan? Allahu Akbar. Abu Ubaidah kata tafadhal, kerana aku dengar daripada Nabi SAW Khalid Al-Walid adalah panglima dan pakar dalam strategi peperangan. Allahu Akbar. Dia tak hentam Khalid, dia kata hanya yang jaga bukan kedudukan aku hari terus saya. Pasal Nabi dah hajar macam tu. Naik Khalid Al-Walid pula dia kata apa? Aku dengar daripada Nabi SAW Abu Ubaidah Al-Jarrah orang yang memberi kesenangan, yang senang, yang orang kata selalu bermasyarakat, orang yang ramah besar. Aku dengar daripada puji di antara satu sama lain. Yang wanita hentam dia, yang Abu Ubaidah tak hentam Khalid Al-Walid. Bila tuan-tuan di mana? Di Syam. Bila mana Khalifah Umar menghantar, menukar panglima perang daripada Abu Ubaidah naik Khalid Al-Walid. Yang ni kita tak kena ambil pengajaran. Bila berlaku kepada kita kursi MB ke, siapa jadi MB ke, kita nak kena tengok bagaimana. Kerana hari ni tuan-tuan yang berlaku kepada kita, pasal apa? Dulu dalam bulan Ramadan kita sebut dah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah pasti uji kita dengan satu perkara. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin, dalam surah Al-Ankabut. Bila ujian itu datang kepada kita, maka kamu akan dapat melihat orang yang benar dan orang yang tidak benar. Hari ini rentetan di negeri Selangor ni tuan-tuan, Allah nak keluarkan kepada kita hak duduk dalam Islam yang kita sanjung-sanjung dulu. Sebenarnya dia adalah pengkhianat. Kita tengok. Sebelum dia mengaku kepada kita, tapi orang yang tamat-tamat Allah Ta'ala kena keluar habislah dalam kedudukan jemaah Islam. Di Selangor ni, bila kita menang dalam pilihan besar, Allah Akbar, dia mula rasa menyesal. Dia kata, mungkin aku tak tahan kedudukan aku. Tuan-tuan, Allah nak tunjuk kepada kita pasal apa? Dalam Quran, Allah sudah khabar kepada kita, bila datang satu ujian, apa jangan rasa sedih, kerana Allah nak tunjuk kepada kita siapakah pengkhianat yang benar ataupun mereka yang tidak benar. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Bila ada orang benar, yang ini dia akan kekal.
Adapun orang yang tak benar, dia akan bangkit, dia kata, aku tak setuju, aku ni, dia mula nak nampakkan belah dia. Kata, aku ni tak setuju dengan kata-kata dia, aku ni tak setuju dengan kumpulan aku sendiri, aku ni dah mula keluar semua-semua ni, tuan. Tengok, sikit hari lagi semua berkhianat ni check out, tafadhal keluar daripada kedudukan jemaah Islam. Pasal apa? Sudah tidak ada kepercayaan. Ini yang berlaku kepada kita seringkali. So ambil pengajaran ini, Allah Ta'ala sudah khabar kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, negeri Selangor ini. Ada keadaan yang hari ini kita rasa seronok, kita takut bertukar jadi tak seronok disebabkan kelemahan dan kegagalan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang kita bacakan tadi daripada Abu Darda, kata muallif kitab syarah daripadanya, sekiranya berlaku di mana-mana kawasan negeri negara sedemikian, yakni keadaan huru-hara, keadaan pasukan ataupun MB ketua ni tuan-tuan, apa kata muallif kitab? Senangnya, balik kita segera kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Ni jalan selesai dia macam tu je. Apa-apa kemelut yang berlaku dalam Islam, kita tak payah fikir-fikir siapa nak jadi MB kita, siapa yang nak jadi ketua kita. Sebaliknya, kata ulama, segera balik kepada Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal segala dalam, insya-Allah ikfikum mulukakum, Allah akan bagi kepada kita pemerintah yang lebih baik. Yang ni kata ulama-ulama. So muslimin-muslimat yang dikasihi oleh Allah, kat Kusmilanah kita kena pergi. Khulasah yang kita boleh dapat malam ni, yang pertama, bila berlaku perpecahan di kalangan Islam, kita dah kena balik kepada Quran. Nabi dah sebut dah, kalau apa-apa berlaku kita nak kena balik kepada Quran, kerana Quran adalah kalamullah. Allah dah tak bagi jerkah kepada, wahai jangan buat, tak ada. Allah Ta'ala dia sebut dalam Quran dia, wahai manusia, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul. Kata Nabi, فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ, kalau dia suruh kamu buat jahat, buat dosa, فَلَا سَمَعَ, jangan dengar, وَلَا طَاعَ, jangan taat. Ini hadis sahih. Pasal tu kita nak kena ambil yang pertama, apa-apa yang berlaku balik kita kepada Quran. Yang kedua, balik kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh, nak kena tinggal segala yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, wajib kita wala kepada satu pemerintah sahaja. Jangan kita jadikan kedudukan kita ada dua pemerintah. Jangan kita jadikan negeri Selangor ni keadaan dua pemerintah, dua kerajaan yang menakluki sebuah negeri. Jangan sama sekali. Kenapa? Akan berlaku perpecahan yang lebih besar. Ni yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu kita kena latih seorang, kalau dia keluarkan kata-kata putus, wajib kita taat selagi dia tak suruh kita buat jahat. Selagi dia kata, apa kena buat, kena baik, apa kena bagi ni, apa kena siap, apa projek, apa kena semua, tak dapatkan kesenangan rakyat Selangor, so dia taat, wajib kita taat. Tapi kalau dia kata, hampir sibah je, hampir buat demonstrasi, kucak-kacikan keadaan Malaysia, no. Jadi bukan cara. Hampir buat jahat, hampir dendam dengan, hampir bunuh kawan tu, hampir sekat kedudukan dia, jangan bagi gaji kepada 3 bulan. Ini semua benda-benda ni hak yang menyebabkan berlakunya perpecahan, sebab kita dengar kepada pemerintah yang jahat. Nabi sebut kalau dia suruh buat jahat, jangan. Selagi dia buat baik dengan kita, wajib kita taat kepada Allah dan Rasul dan pemerintah. So wala kita kepada satu. Dalam jemaah Islam kita ada ketua, kena ikut cakap ketua. Jangan pandai-pandai kata akulah ketua, tidak. Kata putus dia berilmu, dia faham siasat. Tuan-tuan, di Syria dulu saya pernah jumpa satu buku dalam sekolah saya. Buku ni letak dalam cermin fiqh siasat, fiqh politik. Nak ngaji dengan Tok Guru, pergi jumpa Tok Guru, Syekh dalam sekolah tu, Syekh tolong ajar saya kitab fiqh siasat. Dia kata kitab ni nampak je macam ni, tetapi nak kena pukul dia macam tu, besar. Berbadan nak kena pukul fiqh siasat ni besar. Kenapa? Nak mengaji kitab fiqh ni, hari ni kita dah mengaji dah keadaan politik. Pada sebelum ni kita tak tahu apa dia ta'aluf siasi semua-semua ni. Dalam suasana politik yang berlangsung, baru kita nampak, oh ni dalam Islam. Oh ni ta'aluf siasi macam ni pendapat ulama, isu babi halal haram, oh ni pendapat ulama. Kita mengaji dalam keadaan sedemikian. So kita nak kena faham wala kepada satu pemerintah amat penting. Yang ketiga, tidak dapat tidak kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana yang tidak dapat tidak kita tak boleh ikut cakap mana-mana orang yang suruh kita buat jahat. Maksudnya apa? Kalau kita ada kesenangan, anak beranak, anak isteri, dia akan kacau kedudukan kita, minta kesenangan kepada kita.
So sebagai contoh, kalau kita jadi MB, saya jadi MB sebagai contoh, bawah saya ni banyak ramai orang ni esko tak kira mana-mana parti. Kesenangan kita ada duit selama ni, Masya Allah, mudah-mudahan berbilion-bilion ringgit ni. Jadi kata Nabi, punca kebinasaan seseorang itu bila dia dengar cakap orang dekat-dekat dia. Kita dah jadi ketua duduk di atas, kita tak boleh dah ikut kata-kata orang lain. Melainkan kita berpandu kepada kebenaran. Selagi benar tu benar, kita kena ikut. Ini prinsip kita. Bukan boleh hang kena letak jawatan, hang kena ni, hang kena ni. Kalau kita ikut cakap esko, kita cakap adik-beradik kaum kerabat kita, ini adalah punca kebinasaan seseorang itu. So tidak perlu berhati-hati. Seseorang manusia mempunyai prinsip kehidupan dia. Yang mentadbir negeri, dia ada prinsip dia. Pegang kepada prinsip tersebut. Anak gugat, anak pecat aku, anak baru silakan. Penting prinsip itu mesti kena ada. Macam kita duduk dalam Islam, tuan-tuan. Duduk dalam Islam, prinsip kita, aku beriman kepada Allah. Jangan sampai kita tukar prinsip kita, aku beriman kepada negara aku semata-mata Malaysia, bukan kerana Allah. Jangan sampai macam tu. Prinsip kita aku dengan Allah. Aku nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh di prinsip kita. Tak boleh kita hala kepada prinsip yang lain. Ini kalau dalam dunia kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah seterusnya. Nabi SAW berpesan kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayat oleh Al-Baihaqi. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah. Jadi cukuplah untuk malam ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kita buatlah yang terbaik. Pesanan-pesanan orang ramai terlalu banyak. Ada orang pesan suruh kita buat baik, suruh kita jaga-jaga, jangan lupa sangat apa-apa mesej yang kita tak tahu. Teliti dulu. Kenapa tuan-tuan? Pengkhianatan itulah yang terlalu jahat sebenarnya, bukan musuh yang jahat. Musuh tu sebab dia musuh kita, letak ke dia. Kita boleh bayang bagaimana nak lawan dengan Islam, nak lawan dengan musuh-musuh Islam ni. Kata orang Islam di Palestin, satu peluru cukup nak ke Israel ni, bukan banyak-banyak, satu ya. Lebih dia nak datang ni siapa khianat-khianat. Dulu di Indonesia ada juga, kalau kita tengok dalam sejarah Indonesia, ada juga pengkhianatan Aceh dulu, cerita Aceh. Pembebasan Aceh dulu, ada juga pengkhianat dalam ni. Buat dengan Portugis dengan nama macam-macam. Kita tak tahu itu sejarah mana, saya tak pandai. Cuma kekalahan yang berlaku berpunca daripada khianat. So apa-apa pun jangan kita khianati agama kita, balik kita kepada Allah. Dan jangan kita jadi orang yang munafik, yang hanya mengaku diri kita Islam tetapi tidak patuh kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Ramai datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf sekiranya saya terkasar bahasa, tersilap kata, minta maaf banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala satukan hati kita dalam nak menegakkan agamanya, dalam nak mematuhi segala apa yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala